Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wa sallallahu ala al-mustafa. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa safiyyuhu wa khaliluhu wa habibuh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tuan pengacara majlis yang dikasihi sahibus samahah Dr. Muhaddis Muhammad Yasin, Mufti Kerajaan Negeri Melaka, serta seluruh ahli-ahli jawatankuasa fatwa negeri, Sahibul Fadilah Ustaz Haji Jamil Awang, Pengerusi Persatuan Ulama Negeri Melaka, Sahibul Fadilah Datuk Haji Daman Huri Hussein, Pengerusi Persatuan Pegawai Syarak Melaka, Sahibul Fadilah Ustaz Haji Ali Omar, Yang di-Ketua Persatuan Guru Takmir Melaka, Ashabul Fadilah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Terlebih dahulu, izinkan saya merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Jabatan Mufti Negeri Melaka atas penganjuran wacana ini serta peluang yang diberikan kepada saya untuk kita berkongsi sedikit sebanyak maklumat dan pengalaman yang sederhana, dan kita akan fokus tentang tajuk peranan fatwa dalam penyatuan ummah. Saya ada menyediakan teks ringkas yang insyaAllah akan diedarkan oleh Urustia kemudian, dan saya mohon maaf kerana sebenarnya saya yang lewat memanjangkan kepada Urustia, jadi pihak Urustia tak sempat nak sediakan kepada Ashabul Fadilah di awal. Walaupun insyaAllah melalui layar Ashabul Fadilah dapat ikuti insyaAllah. Kalau oleh kerana masa tinggal tak banyak, saya mohon izin untuk saya fokus pada kertas yang kalau saya melayan laptop di depan ini, saya bilang kehilangan masa, ya? Izinkan saya. Sebenarnya sahabat fadilah sekalian, fatwa memainkan peranan penting dan utama dalam penghayatan beragama, kerana ia juga menjadi petunjuk utama bahawa agama Islam ialah satu-satunya agama yang hidup segar, melintasi pelbagai benua dan melintasi pelbagai zaman. Apabila kehidupan manusia semakin maju lagi bertamadun, kita tetap memerlukan suluhan, petunjuk dan bimbingan keagamaan. Selain agama merupakan fitrah yang sangat diperlukan oleh manusia, ajaran agama yang benar, yakni al-Islam, mestilah mampu menyelesaikan masalah dan memenuhi keperluan semasa manusia. Di sinilah terbukti bahawa agama Islam melalui ijtihad dan khususnya institusi fatwa mampu mendasari kehidupan beragama berbanding dengan agama lain yang kelihatan tidak sesuai dengan kemajuan semasa. Mana-mana agama yang hanya membentangkan ajaran-ajaran lama yang tidak segar dan mesra dengan kehidupan semasa akan menjadi agama yang hanya dikagumi dalam sejarah. Bahkan manusia semakin lupa pada agama kerana terkhilaf bahawa kemajuan dan ketamadunan adalah berpunca daripada kemajuan ilmu pengetahuan yang diteroka sendiri oleh manusia.
Jadi mereka lupa kepada peranan dan sumbangan agama. Ini sebenarnya yang berlaku kepada agama-agama lain. Sehingga semakin mereka berilmu dan maju, semakin mereka jauh dari ajaran agama. Agama hanya dilihat sebagai perkara silam, bahkan ada sikap yang keterlaluan yang menganggap agama sebagai sesuatu yang laku. Jadi ini yang saya maksudkan, nasib yang menimpa agama-agama selain Islam, khususnya di benua yang agak jauh daripada kita, benua Amerika, Europe, bahkan yang dialami oleh negara-negara besar seperti yang pernah dijajahi pemikiran komunis di China, Rusia, dan negara-negara jajahan mereka. Jadi agama dilihat sesuatu yang tidak penting karena hanya perkara silam yang laku. Berbeza dengan kita, karena hasil daripada tumpuan berat tarbiyah Islamiyah dan dakwah Islamiyah, umat Islam umumnya lebih peka tentang keabsahan amalan dan ibadat mereka agar sentiasa mematuhi syariat. Lalu kita sentiasa merujuk kepada ahlul ilm atau institusi fatwa dalam konteks pemerintahan. Sebenarnya al-istifta, al-ifta dan al-fatwa sudah menjadi tradisi teras Islam, dan ia sebenarnya wujud sejak zaman Rasulullah SAW. Dan ini terbukti melalui firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 127. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yastaftunaka fin nisa qulillahu yuftikum fihinna wa ma yutla 'alaykum fil kitabi fi yataman nisa wa ma yutla 'alaykum fil kitabi fi yataman nisa illati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. Mafhumnya, dan mereka meminta fatwa kepadamu wahai Muhammad. Ungkapan wa yastaftunaka, mereka meminta fatwa daripada kamu mengenai hak dan kewajipan kaum perempuan. Katakanlah olehmu, Allah akan memberi keterangan, yakni al-fatwa, kepada kamu mengenai mereka, dan juga ada difatwakan dalam apa yang selalu dibacakan kepada kamu dalam Alkitab, yakni Al-Quran, mengenai perempuan, iaitu yang kamu tidak memberi kepada apa yang telah ditetapkan menjadi hak mereka, dan yang kamu suka berkahwin dengan mereka, dan juga mengenai anak-anak yang lemah, yang masih kecil, dan kamu juga diwajibkan supaya menguruskan hak dan keperluan anak-anak yatim dengan adil, dan ingatlah apa jua kebaikan yang kamu lakukan kepada mereka, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui. Ini terjemahan seperti daripada tafsir pimpinan Ar-Rahman. Begitu juga sahabat fadilah sekalian, kita lihat dalam surah yang sama, iaitu surah An-Nisa ayat 127, iaitu apabila para sahabat meminta fatwa mengenai al-kalal, iaitu seseorang yang mati, lelaki atau perempuan, yang tidak meninggalkan anak ataupun bapa. Jadi keberkesanan fatwa amat bergantung kepada kebenaran dan keilmuan, as-sidq wal ilm, yakni sikap mulia yang ada kepada al-mustafti, iaitu orang yang meminta fatwa untuk mencari kebenaran, yang dikatakan as-sidq, serta sikap mulia al-mufti, orang yang memberi fatwa, yang merujuk lebih kepada al-ilm, untuk menyampaikan ilmu yang sahih yang diketahuinya, atau keputusan yang didasari
ilmu yang benar berdasarkan hujah dan dalil syarah. Sebab kadang-kadang mufti dalam tradisi kita memberi fatwa atau memberi al-irsyad dengan ilmu yang dimilikinya ataupun perkara-perkara baru yang memerlukan kita kata ijtihad jama'i secara berjamaah. Kalau diinstitusikan sekarang ni dalam bentuk lajnah fatwa, sama ada peringkat persekutuan ataupun peringkat negeri. Bahkan di peringkat antarabangsa pun ada forum yang menghimpunkan para mufti atau para ulama untuk mengeluarkan sesuatu fatwa. Jadi dorongan kuat untuk mempelajari hukum agama dan untuk memelihara kesahihan akidah, ibadah dan muamalah, menjadikan fatwa sebagai instrumen yang sentiasa segar dan relevan dalam kehidupan masyarakat Islam. Bagi yang cermat dalam kehidupan agamanya, fatwa dimohon sebelum sesuatu pilihan atau tindakan diambil. Ini orang yang cermat. Dalam bahasa lama, orang yang warang. Dia merujuk terlebih dahulu, bukan dia pilih dan buat dulu baru tanya fatwa. Itu orang yang cermat, orang yang warang. Namun tidak kurang juga segelintir orang atau pihak yang hanya memohon fatwa setelah pilihan atau tindakan diambil. Dia dah buat, dah terlanjur, dah dasar telah dibuat, program atau aktiviti atau package telah pun diperkenalkan. Ini dalam konteks dunia bisnes, dan pernah juga JLC memperkenalkan skim-skim. Setelah ada ulama yang memberi teguran, baru dirujuk pada fatwa. Contohnya, dah buat dulu baru nak minta fatwa. Ia berlaku sama ada pada individu ataupun kepada institusi. Walau bagaimanapun pada pandangan saya, ia tetap membayangkan sikap yang baik. Merujuk pada ahlul ilm untuk mendapatkan fatwa itu satu sikap yang sangat mulia, walaupun agak terlewat. Terlewat itu maknanya kerana kealpaan. Kita belajar daripada kealpaan. Kita tidak boleh bebas dari perbezaan pandangan. Kalau sekarang ni pertarungan aliran pemikiran, sebab dunia terbuka. Bahkan kita berdepan dengan ujian, cabaran dan fitnah yang melanda umat kita. Jadi masa kini para mufti dan institusi fatwa terpaksa berhadapan dengan individu ataupun kelompok kecil ataupun besar, sama ada berpengaruh atau kurang berpengaruh. Kadang-kadang tidak berpengaruh, tetapi mereka menguasai media contohnya, yang mereka meyakini bahawa pandangan atau pendirian mereka sahaja yang benar dan yang sesuai dengan masa kini. Bahkan kadang-kadang kehadiran manusia ganjil yang merasai, atau dalam bahasa kampung saya kata timbul perasaan bahawa dirinya lebih berkelayakan untuk memberi fatwa. Jadi fenomena ini, yakni al-fatwa min dunil ilm, memberi fatwa tanpa ada asas ilmu atau latar belakang keilmuan yang memadai untuk memberi fatwa. Fenomena ini sebenarnya amat bahaya dan ia mengundang kepada perpecahan dan menghancurkan perpaduan dan penyatuan yang kita nikmati sekarang. Lazimnya fenomena ini dia akan bermula dengan tabdil, yakni membid'ahkan. Oleh kerana bid'ah boleh membawa kepada kesesatan, dia akan pergi kepada fasa yang kedua, yakni tadlil, mensesatkan seseorang atau individu atau kelompok tertentu. Dan ada jenis kesesatan yang boleh membawa kepada kekufuran. Lantas dengan keyakinan diri, dengan ilmu yang tak seberapa, pergi ke fasa yang ketiga, yakni takfir, mengkafir.
Jadi semuanya bermula daripada adab al-fatwa min dunil ilm, sampailah ke tahap mentakfirkan. Sebab itu kita kata ini sangat bahaya. Kalau ini yang berlaku dan wujud dalam masyarakat kita, maka akan hilanglah sinar al-wasatiyah yang menjadikan agama Islam kita ini agama yang sangat istimewa, lagi boleh dicontohi, seperti yang diisyaratkan melalui firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Mafhumnya, dan demikianlah sebagaimana kami telah memimpin kamu ke jalan yang lurus, kami jadikan kamu wahai umat Muhammad satu umat pilihan lagi adil, ummatan wasata, supaya kamu layak menjadi orang yang memberi keterangan kepada umat manusia tentang yang benar dan yang salah. Dan Rasul yakni Muhammad pula menjadi orang yang menyaksikan perbuatan kamu. Jadi ashab al-fadilah sekalian, tanpa penghayatan atau aplikasi manhaj wasati, setiap kumpulan akan memilih dan menetapkan mufti mereka sendiri untuk didengari dan dipatuhi. Mereka akan mempamerkan ciri-ciri keluar daripada jamaah umat Islam, atau dalam konteks pemerintahan dan bernegara, keluar dan bebas, ingin membebaskan diri dari fatwa yang dikeluarkan oleh institusi pemerintah yang sah, yang sepatutnya dijadikan pusat rujukan untuk mendapat pencerahan ilmu agama. Jadi apa yang lebih penting, hakikat bahawa syariat Islamiyah mempunyai binaan dan asas-asas berpandukan al-hukm wal masalah, hukum dan kepentingan-kepentingan. Al-masalah jamak kepada masalah. Dalam bahasa kita guna muslihat, tapi konotasinya bawa makna lain. Tapi kita ambil makna yang asal, al-hukm wal masalih ataupun al-masalah, iaitu hukum dan kepentingan-kepentingan yang hendak dipelihara. Seperti mana saya petik ibarat yang disebut oleh Ibnul Qayyim dalam A'lam al-Muwaqqi'in, ya, kitabnya yang terkenal. Saya baca petikannya. Mungkin kita boleh share. Minta maaf sekejap. Phone dia dah ubah. Minta maaf. Saya baca petikannya. Inna syari'ata mabnaha wa asasuha 'ala al-hukm ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها ومصالح كلها وحكمة ومصالح كلها وحكمة كلها فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور أو إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل. Mafhumnya, sesungguhnya bagi syariat, binaannya serta asasnya terletak atas hukum dan kepentingan-kepentingan hamba yang hendak dipelihara ketika di dunia dan di akhirat. Dan ia seluruhnya adil, membawa rahmat, memelihara segala kepentingan, seluruhnya berhikmah. Setiap masalah yang terkeluar dari keadilan kepada kezaliman, yakni dalam konteks kalau fatwa atau hukum itu tidak membawa keadilan, sebenarnya membawa kezaliman, atau dari rahmat kepada sebaliknya, dan dari kebaikan kepada keburukan, dan dari hikmah kepada kecelaruan, maka ia bukan dari syariat. Walaupun cuba dimasukkan unsur-unsur takwil, maknanya cuba nak disesuaikan, kata ini sebenarnya syariat. Hakikatnya kalau bertentangan dengan apa yang disenaraikan oleh Ibnul Qayyim sebentar tadi, maka ia sebenarnya bukanlah syariat. Kalau kita hurai sedikit
tentang hukum dan al-masalih, kepentingan-kepentingan yang hendak dijaga, tentulah dia merujuk kepada al-masalih as-salas, kepentingan-kepentingan yang 3 kategori itu yang siap-siap kita semua maklum, iaitu ad-daruriyat wal-hajiyat wal-tahsiniyat. Perkara yang daruri, yang basic, keperluan basic dalam kehidupan manusia. Al-hajiyat, perkara yang menjadi hajat, keperluan kepada kita. Dan tahsiniyat, perkara yang mengindahkan lagi, meningkatkan lagi kualiti kehidupan kita. Dan kalau merujuk kepada al-masalih al-daruriyah, kepentingan-kepentingan yang paling asas, yang daruri dalam kehidupan kita, tentulah dia merujuk kepada memelihara yang 5. Ada ulama mengkategorikan kepada 6, yakni yang paling utama hifzuddin, memelihara agama; hifzul nafs, memelihara jiwa; hifzul aql, memelihara akal; hifzul nasal, memelihara keturunan atau maruah kita; dan hifzul mal, memelihara harta. Ini kepentingan-kepentingan yang dijaga oleh syariat. Dan apa-apa hukum atau fatwa yang dikeluarkan dari segi ruhnya mestilah selari dengan ruh syariat, matlamat syariat, maqasidus syariat. Jadi selain daripada manhaj wasati yang berimbang, pihak yang terlibat dengan kefatwaan perlu memahami aplikasi manhajut taysir, iaitu pendekatan yang cuba mempermudahkan amalan kepada orang-orang awam. Karena Islam dibina untuk diamalkan dengan mudah, selari dan selaras dengan keupayaan makhluk. Pada syariat ini diperturunkan, Allah tahu Dia yang Maha Pencipta, maka diperturunkan syariat ini sesuai dengan keupayaan makhluk. Tidak ada hukum atau undang-undang atau syariat yang diperturunkan di luar daripada keupayaan manusia biasa. Jadi manhaj at-taysir didasari oleh firman Allah dalam suratul Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan Ia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. Juga kita lihat dalam suratul Maidah ayat ke-6, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Allah tidak mahu menjadikan kamu menanggung sesuatu kesusahan, tetapi Ia berkehendak mensucikan kamu dan hendak menyempurnakan nikmatnya kepada kamu supaya kamu bersyukur. Dan kita rujuk satu lagi ayat untuk menguatkan hujah kita, iaitu dalam suratul Hajj ayat 78, wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Dan Ia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama. Sebab itu kita pun selalu bawa hadis ad-dinu yusrun, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Agama adalah sesuatu yang mudah. Dia jadi payah apabila dipayahkan oleh orang yang nak beramal dengan agama. Jadi ashabul fadilah sekalian, inilah pendekatan dan amalan para as-salafus salih ridwanullah alaihim yang melaksanakan manhaj. Saya petik apa yang saya dapat dari sumber rujukan, yakni at-tashdid ala anfusihim wa at-taysir ala an-nas. Apa maksudnya? Tasydid, yakni yang memberatkan hanya untuk amalan diri mereka. Kalau yang berat itu untuk dia saja. Sementara at-taysir, yakni yang meringankan untuk amalan manusia. Dan inilah kelakuan yang ada kepada para ulama silam. Tutup guru pondok kita dulu, kiai-kiai di pesantren, inilah cara hidup mereka. Yang berat tu untuk diri dia, untuk orang awam ni dia bagi yang ringan. Sehinggalah orang tu mempunyai ilmu yang semakin meningkat dan inginkan kualiti ibadat yang jauh lebih baik, maka dia akan pergi yang lebih berat, yang lebih berat.
dan seterusnya. Manhaj ini, yakni manhaj at-taysir, berdalilkan sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil contoh bab solat. Idza amma ahadukum an-nas falyukhaffif fa inna fihim as-saghira wal-kabira wad-dha'ifa wal-marid. Fa idza shalla wahdahu falyusalli kayfa syaa. Wa fi riwayatin wa idza qama wahdahu falyutir salatahu ma syaa. Maksud hadis ini, jika seseorang kamu mengimami salat, maka hendaklah diringankan. Falyukhaffif. Sesungguhnya di sana terdapat anak kecil, orang dewasa, orang yang lemah, serta orang sakit. Jika dia solat seorang diri, maka solatlah sebagaimana yang suka. Atau menurut mafhum satu riwayat yang lain, dan jika dia solat seorang diri, maka panjangkanlah solatnya sebagaimana yang ia kehendaki. Ini yang contoh manhaj at-taysir. At-taysir atau mempermudahkan, yang kita fahami di sini ialah, ayat ini kita kena pegang betul-betul, gigit betul-betul, ialah mengambil pilihan yang mudah dari hukum-hukum yang sedia ada pada nas, serta kaedah-kaedah syarak atau qawaid-qawaid yang telah dibina dan dibangunkan oleh para ulama Islam dengan memelihara ruh dan maqasid syariah. Sebaliknya, mempermudahkan urusan agama tanpa nas bukan termasuk dalam at-taysir. Sebaliknya, itu hanya melayan nafsu saja. Jadi kita tak boleh salah guna manhaj at-taysir kerana dia boleh terjebak dengan pilihan nafsu kita. Ini yang kita kena bezakan. Dalam arti kata lain, tiada al-ifrat, yakni bersikap melampau dan ketat dalam kehidupan beragama, atau al-ghulu fid din, bersikap melampau dalam kehidupan beragama. Dan tidak pula sebaliknya at-tafrid, iaitu bersikap cuai dengan mempermudahkan urusan agama tanpa asas, ataupun disebut oleh para ilmuwan at-tasahhul fid din, meremeh-remehkan urusan agama, bukan mempermudahkan, dia meremeh-remehkan. Jadi kecenderungan untuk melampau memang ia sebenarnya satu fakta sejarah, bukan perkara baru, dan telah menimpa penganut agama terdahulu, yakni di kalangan ahli kitab. Kita ambil contoh bukti sejarah yang dirakamkan di dalam Al-Quranul Karim dalam surah An-Nisa ayat 171. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Nanti bila ashabul fadilah dapat teks nanti, ada kesilapan typing di situ. Perkataan dinikum dengan wala itu dia bersambung. Saya mohon maaf dan tolong betulkan kembali. Mafhumnya, wahai ahli kitab, merujuk pada golongan Yahudi dan Nasara, janganlah kamu melampaui batas dalam perkara agama kamu, dan janganlah kamu mengatakan sesuatu terhadap Allah melainkan perkataan yang benar. Jadi teguran atau amaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada ahli kitab sebelum ini sebenarnya tetap terpakai untuk kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya kita rujuk pada sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang makna mesejnya hampir sama, yakni sabda baginda, ayyuhan nas iyyakum wal ghulu fid din fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Rawahu Ahmad wa Tirmizi wa Ibnu Majah. Mafhumnya, wahai manusia, aku menegah kamu dari bertindak melampau dalam urusan agama, kerana sesungguhnya orang-orang sebelum kamu telah dibinasakan kerana melampau dalam urusan agama. Jadi sebab itulah kita lihat para ilmuwan, khususnya para ulama Islam, dididik untuk menerima dan mengiktiraf ikhtilaf, perbezaan pandangan, karena ia mampu mempamerkan Islam yang mudah. Bila ada banyak pandangan dalam situasi tertentu, tempat tertentu, masa tertentu, kita boleh ambil yang ringan pada kita.
asalkan tidak meninggalkan sama sekali syariat Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, ia mampu membudayakan ilmu yang sentiasa berkembang. Sebab itu tradisi kita berkembang pada pelbagai mazhab. Ini sebenarnya sesuatu yang sangat positif. Kecemerlangan ilmu pengetahuan, sehingga ulama-ulama terdahulu boleh pergi menjangkau kepada apa yang diistilahkan fiqh takdiri, menjangka, buat jangkaan kalau berlaku begini bagaimana hukumnya, telah ada dalam kitab-kitab Turath. Jadi para ahli fatwa terkemudian boleh merujuk dan boleh ambil kiasan dari situ saja, karena mereka telah beri suluhan pada awal lagi. Fikiran mereka terlalu jauh ke hadapan. Majunya ilmu pengetahuan terlebih dahulu. Ini ikhtilaf yang benar-benar membawa rahmat. Namun ikhtilaf yang membawa rahmat ini, dia benar-benar membawa rahmat selama mana para ilmuwan berikhtilaf dengan ikhlas dan mematuhi atau mengamalkan adabul khilaf, adab dan etika berbeza pandang. Jadi golongan ulama dan pengikutnya sekali, kadang-kadang ulama tu pengikut yang lebih setuju daripada kuat. Jadi ulama dan pengikutnya perlu bijak mengurus ikhtilaf. Kita wajib menelusuri dan meneladani sikap mulia yang ada kepada imam-imam mujtahid terdahulu. Ini bukan satu rahsia, kita semua tahu. Kita rakamkan di sini sekadar nak mengukuhkan lagi keyakinan kita. Kita ambil contoh Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Begitu berhati-hati dengan dalam mempertahankan pandangannya dengan berkata seperti, Inna ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafarraqu fil amsar wa qad yakunu ladaihim ma laysa ladayhi. Bila ada perbezaan pandangan, dia keluar kenyataan, orang kata sekarang macam reservation, berlapik. Sesungguhnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpindah dan bertaburan ke seluruh dunia. Mungkin mereka ada sesuatu yang tiada pada. Dan begitu, ini siapa? Imam Malik, yang dirujuk sebagai pengasas mazhab Maliki yang paling awal. Sementara muridnya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, yakni imam kita semua, begitu memuliakan gurunya Imam Malik radhiyallahu anhu dengan berkata, memuji Imam Malik, Malik bin Anas muallimi wa anhu akhastu al-ilm fa iza dzukira al-ulama'u fa Malikun najm. Cantik kata-kata Imam Syafi'i ini, yang bermaksud Malik bin Anas, yakni Imam Malik bin Anas adalah guruku, daripadanya lah aku mendapat ilmu. Apabila disebut saja ulama, maka Maliklah adalah bintang. Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu anhu, walaupun mempunyai pandangan yang berbeza dengan beberapa isu dengan Imam Asy-Syafi'i, sebab dia kemudian tetap memuliakan imam kita Imam Asy-Syafi'i dengan berkata, kana Asy-Syafi'i kasyamsi lid-dunya wa kal-'afiyati lin-nas. Syafi'i, yakni Imam Asy-Syafi'i, bagaikan matahari untuk dunia dan kesihatan kepada manusia. Dan Imam Asy-Syafi'i sendiri radhiyallahu anhu turut mempamerkan kehebatan budinya dengan berkata, ra'yuna sawabun yahtamilul khata' wa ra'yu ghairina khata'un yahtamilus sawab. Pendapat kita betul, tapi mungkin juga tersilap. Pendapat orang lain salah, tapi mungkin juga betul. Maknanya begitu mengihtiram, memulia, menghormati, atau kita meraih pandangan lain yang berbeza dengan pandangan Ashabul Fadilah sekalian. Kita dapati para mujtahid dan ulama silam bukan sahaja memahami arti sebenar konsep ikhtilaf yang membawa rahmat, bahkan mengimbangkannya dengan kepentingan al-wahdah, yaitu kesatuan. Karena kesatuan merupakan maqasid Syariah al-Islami. Kesatuan merupakan antara matlamat utama syariat Islam yang dijelmakan daripada akidah tauhid. Akidah kita pun akidah at-tauhid, mengesahkan Allah dan ada semangat nak menyatukan seluruh manusia daripada pelbagai latar belakang dengan
Allah yang Maha Esa, kiblat yang satu, kitab rujukan yang satu. Jadi aqidatul tauhid yang menjadikan umat kita sebagai umat tauhid yang diikat dengan penyatuan akidah. Firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 92, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya agama Islam ini ialah agama kamu, agama yang satu asas pokoknya, dan akulah Tuhan kamu, maka sembahlah, kamu akan datang. Kita lihat satu ayat lain yang hampir sama maksudnya dalam surah Al-Mu'minun ayat 52, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Kalau yang pertama tadi fa'budun, yang dalam Al-Mu'minun fattaqun. Dan sesungguhnya agama Islam ini ialah agama kamu, agama yang satu asas pokoknya, dan akulah Tuhan kamu, maka bertakwalah kamu kepada-Ku. Jadi kita dapati Nabi kita SAW menekankan asas-asas persaudaraan, persamaan dan keadilan, al-ikha wal musawah wal adalah, dalam menyemai aqidatul tauhid. Sebagaimana kita ambil semangat kepada sabda baginda SAW, ayyuhan nas, ala inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid, ala la fadla li arabiyyin ala ajami wala ajami ala arabi wala li ahmar ala aswad wala li aswad ala ahmar illa bittaqwa. Mafhumnya, wahai manusia, ketahuilah sesungguhnya Tuhan kamu adalah satu, dan bapa kamu yakni Adam alaihissalam adalah satu. Ketahuilah tidak ada kelebihan bagi seorang Arab berbanding seorang Ajam, dan tidak juga seorang Ajam berbanding seorang Arab, dan tidak juga seorang yang berkulit warna merah berbanding seorang yang berwarna hitam, dan tidak juga seorang yang berwarna hitam berbanding seorang yang berwarna merah, kecuali at-taqwa. Kita rujuk pada ayat, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi ternyata al-wahdah al-islamiyah, kesatuan Islam, sepatutnya menjadi matlamat terakhir dan impian kita semua. Bahkan sesiapa yang meremehkan penyatuan di kalangan mukminin, mereka sebenarnya, atau kalau saya nak berlapik sikit, seolah-olah menentang Allah dan menentang Rasulnya. Buktinya kita lihat pada firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 115, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan sesiapa yang menentang ajaran Rasulullah sesudah terang nyata kepadanya kebenaran petunjuk yang dibawanya, dan dia pula mengikut jalan yang lain dari jalan-jalan yang orang yang beriman, kami akan memberinya kuasa untuk melakukan kesesatan yang dipilihnya, dan pada hari akhirat kelak kami akan memasukkannya ke dalam neraka Jahannam, dan neraka Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi adalah kita dibimbangi tindakan mana-mana individu ataupun kumpulan yang terlalu berani ataupun gelojoh mengeluarkan fatwa sehingga menyumbang kepada perpecahan umat dan menggugat penyatuan yang sedia ada. Mungkin tanpa disedari, tindakan tersebut sebenarnya bukan saja melemahkan umat Islam, bahkan menjadikan apabila kita semakin lemah, kita menjadi umat yang sentiasa dimangsakan. Jadi ajaran agama dicerobohi oleh orang-orang yang tidak berautoriti, bahkan yang lebih malang kadang-kadang orang yang bukan Islam pun berani bercakap soal-soal asas tentang agama kita, tentang hukum hakam kita, atau tentang bagaimana kita nak melaksanakan tuntutan syariat. Dicampur tangan oleh orang yang tak sepatutnya kerana melihat kelemahan yang ada pada kita. Sebaliknya, orang yang bergaya sebagai mufti, atau bahasa yang sopan sikit berlagak sebagai mufti, sebenarnya telah menentang Allah dan Rasulnya. Dari sebab itu kita berhati-hati
ambillah pengalaman imam-imam mujtahid terdahulu, bagaimana mulianya sifat mereka. Mereka imam mujtahid, meninggalkan warisan khazanah sehingga menjadi mazhab-mazhab yang diamalkan di seluruh dunia, tetapi akhlak dan adab yang ada pada diri mereka sangat tinggi. Sebagai penutupnya, jika seruan Islam kepada penyatuan dan dilaksanakan, sejarah menjadi bukti bagaimana umat Islam terawal, khasnya generasi sahabat, tabi'in dan tabi'in, dikurniakan Allah kekuatan, kemuliaan dan akhirnya kemenangan. Agama yang muncul dari suku kaum Quraisy tersebar dalam jangka masa terancang ke seluruh semenanjung tanah Arab. Kita alu-alukan Yang Muhammad Datuk. Silakan. Saya akhiri dengan ayat dan petikan satu ayat. Agama yang muncul dari suku kaum Quraisy tersebar dalam jangka masa yang terancang ke seluruh semenanjung tanah Arab. Sebagaimana kemudiannya ia menyatukan pelbagai suku kaum di semenanjung tanah Melayu. Mangkali para pejuang kita terdahulu ambil nama semenanjung tanah Arab itulah dibuka kepada nama Melayu, semenanjung tanah Melayu. Bukan saja di semenanjung tanah Melayu dan di Nusantara Amu. Berbagai latar belakang suku kaum kita yang kita rumpun Melayu ini, berbagai suku kaum dan etnik disatukan dengan kesatuan akidah Islam. Dengan pegangan yang kuat pada agama Allah, umat menjadi kuat, prasangka terhapus dengan semangat ukhuwah walaupun sering bermusuh-musuhan sebelumnya. Dan inilah yang dirakamkan oleh Allah dalam firman-Nya pada surah Ali Imran ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Mafhumnya, dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, yakni agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan kenangkanlah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu dulu bermusuh-musuhan, yakni semasa jahiliyah terdahulu. Lalu Allah menyatukan di antara hati kamu sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam. Maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara. Jadi sekian, saya mohon maaf kalau ada salah silap. InsyaAllah apabila sahabat fadilah dapat teks, kemudian kalau ada apa yang kurang, tolong betul dan tambah. Dan saya sekali lagi ucap terima kasih kepada Saudara Suri Samaha, Datuk-Datuk Hadis, Mufti Kerajaan Negeri Melaka, dan tahniah kepada Jabatan Mufti atas penganjuran wacana ini. Mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.